500 naskah pun bagi saya terlalu banyak untuk saya habiskan jualan tu. Okay, 500 tu banyak sebenarnya. Tetapi dalam dunia penerbitan buku, anda kena ingat sekiranya anda terbit cetak buku sedikit, maka kosnya adalah sangat tinggi. Okay, sedikit anda, dia sebab printing ni dia based on volume. Kalau boleh saya kongsikan rahsia penerbitan buku ni, contohlah kalau tuan-tuan perempuan tengok buku-buku tebal dekat kedai buku kan, contoh novel. Novel, kita rahsiakan nama penulisnya contoh kan. Ada 900 page saya pernah jumpa, 900 page. Buku tebal tu. Sangat tebal. Saya pun tak tahu siapa yang baca buku tu. Tapi, waktu saya pergi ke kilang buku tu, waktu saya tanya dengan owner kilang buku, dia kata yang ini dah cetakan ketiga. Waktu dia cetak tu, cetakan ketiga. First cetakan dia kata RM10,000. Second cetakan RM20,000. Kemudian third cetakan RM30,000. Okay. So nilai buku tu jatuh untuk diorang cetak tu. Saya tanya berapa kalau kos RM30,000 macam ni. 900 page. Tuan-tuan tahu tak berapa harga dia? Untuk kos modal dia adalah RM3 lebih je. Tak sampai RM4 pun. Satu buku, 900 page. Sebab volume dia RM30,000. Okay, volume dia RM30,000. Anda bayanglah kalau RM30,000 kali RM3, dah RM90,000 macam tu kan. Betul tak? Kiraan dia macam tu lah. Modal dia kita nak perlu keluarkan. Sebab itulah kalau cumanya kita tak bolehlah marah pula. Penerbit makan sampai RM30 jual, modal RM3 je, tak boleh fikir macam tu. Sebab dia ada kos-kos lain penerbitan ni. Nak bayar royalty, kos manpower, sewa tempat, untuk proof sebagainya. Tapi saya nak katakan yang kalau kita cetak sedikit, maka nilai dia sangat tinggi lah untuk kos dia. Ini sebagai satu gambaran awal lah untuk anda kan, untuk kalau nak terbit buku sendiri. So, kalau saya kira-kira waktu tu 500 page, kalau saya cetak buku 200 page ke 300 page waktu itu dalam RM14 modal dia. Okay, untuk 500 page, 500 naskah terbitan. So, agak tinggi lah waktu itu. Saya rasa macam mahal jugalah kan. Kalau RM15 kita nak jual 25, untung RM10 je. Itu kalau kita dah berjaya jual sendiri, takkanlah kita nak jual harga buku tak ada diskaun langsung. Kalau kita bagi diskaun pula, so berapa je margin kita untung kan. So nak tak nak waktu itu, due date saya nak tulis buku. Okay, dalam dunia penerbitan buku ni, tulis satu hal. Satu hal lagi, mood nak menulis. Okay, saya tahu semua orang akan mengalami mood ni. Mood ni sangat mahal nilai dia dalam nak menulis buku. Kalau contoh dalam dunia mahasiswa, assignment ni kalau boleh nak buat last minute. Dia tak buat awal. Last minute baru dia nak buat. Itu pun kadang-kadang dia copy paste je orang punya. Sebab mood tak sampai. Right? Mood tak sampai. Sama juga dalam dunia buku, penulisan ni. Tulis tak ada mood. Kadang-kadang hilang idea. So bahayalah benda tu kan. Sebab tu ramai yang sangkut master, ramai sangkut PhD sebab mood dia hilang. Dia tak ada idea nak menulis tu. So apa saya letakkan macam assignment dia ada due date. Kalau kita tak hantar assignment kita, maka kita akan fail lah subjek tu. Tak dapatlah kirimak tu. Kalau dalam dunia buku, penulisan buku ni, apa due date saya? Due date saya letakkan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Ini due date saya. Kita kena letak benda ni. Kalau anda tak letak, anda takkan dapat semangat ataupun anda takkan dapat push tu. Apa benda yang menolak anda. Sebab Pesta Buku Antarabangsa adalah medan untuk kita mempromosikan apa yang kita ada dalam industri buku negara. So, saya bagi tahu dalam diri saya sendiri, nak tak nak Pesta Buku Antarabangsa saya kena terbitkan dah. Saya kena ada buku tu. So, kena siap awal lah. Dan akhirnya Alhamdulillah dengan semangat dan mood yang ada, bantuan isteri juga, akhirnya saya berjaya terbitkan buku pertama saya, Travelogue Mr. Traveller pada tahun 2015, sebelum Pesta Buku Antarabangsa. Maknanya dah dicetak dah. Berjaya cetak. Dan apa yang saya buat lepas tu adalah menumpang bus orang lah. Menumpang lah pula yang tu. Orang tak kenal kita. Kan? So saya bagi tahu dekat Putih Press. Waktu tu Putih Press dia ada buka reruai booth dekat Pesta Buku. Saya kata saya nak letak buku saya boleh. Saya ada buku Travelogue ni. Saya nak letak buku boleh tak? So diorang pun kata boleh. Tetapi dengan ada margin lah, diorang akan ambil keuntungan lah. Berapa persen diorang ambil? Diorang minta 40%. Setiap jualan buku ni 40% diorang akan ambil. Agak tinggi jugalah kan. Tapi disebab maksudnya kita tadi win-win situation lah. Mungkin buku ni tak terjual atau menjual 10 naskah je.
So berapa je dia orang dapat? Dia orang sewa tapak tu mahal. Satu booth RM6,000. RM6,000 sahaja kos untuk booth sahaja. Bukan lagi produk sebagainya. Dia ada tambahan-tambahan nak decorate sebagainya. Menggunakan kos. So akhirnya saya setuju. 40% is okay. Saya letak. Dan waktu tu saya cetak sebagai Pesta Buku Antarabangsa. Saya berani cetak 2,000 naskah. Saya cetak 2,000 naskah. Daripada 500 saya up kepada 2,000 naskah. So jatuhlah buku dalam RM8, RM7 satu buku. So okey lah RM7, RM8 tu bagi saya okey lah untuk 2,000 naskah. Dan bila start Pesta Buku 10 hari. 10 hari Pesta Buku Antarabangsa. Waktu tu saya bagi tahu dekat owner booth tu, saya kata saya nak letak berapa tu 500 naskah. Saya ingat lagi kata-kata awal dia. "Oi, yakin kau?" Dia kata, "Yakin kau?" Kalau anda down tak dengar ayat tu? Kalau tak puan down tak? "Oi, yakin kau nak jual 500? Target saya 500. Sebab ialah 500 10 hari. Berapa je sehari berjaya jual kan? Takkan tak dapat kot. Duduk lama kot daripada pagi sampai ke malam. So, time tu agak macam down jugalah dengar dia cakap, "Oh, kira tak apalah, okey lah." Tapi saya letak je lah sikit dulu. Saya letak 100 dulu sehari. Apa yang berlaku, waktu tu kebetulan saya ada waktu tu. Memang saya ada kat booth saya. Sebab kita penulis baru, kita kena tebal muka sedikit lah untuk mengatakan diri kita ni penulis. Benda tu sebenarnya jujur saya segan nak buat. Sangat-sangat rasa macam, tak tahulah dia malu ke macam mana entah. Kita malu nak kata, "Puan, ini buku saya penulis buku ni." Saya tak berani benda tu. Saya tak berani sangat benda tu. Muncullah waktu tu booth bagi meja. Dia letak meja, kerusi, dia ada tulis dekat depan tu, "Saya penulis buku. Penulis buku. Dia letak lah tag penulis buku. Okey lah. So saya duduk je lah. Saya duduk kat meja, letaklah buku kan, acah-acah sign buku kan. So orang kata, "Oh, banyak jualan ni kan." So orang datang. So pengunjung datang tu sebab dia berhenti kat kita sebab kita penulis buku. Dia tak kenal pun kita. Tak kenal apa. Tapi awak penulis ke? Awak tulis buku ni? Setiap pada itulah. Ya, saya penulis. Saya kenalkan diri kan. Akhirnya Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, dengan rezeki Allah, setiap hari lebih kurang 100 naskah saya berjaya jual. Sehari. 100 naskah. Okay, first day 1 naskah dah. Second day dah 200 naskah. Time tu, saya ingat lagi yang owner yang booth tu, dia dah terkejut lah. Terkejut, "Wish, kau jual apa ni? Kau pakai apa ni?" Macam tu lah dia macam. Diorang dah macam terkejut lah. Buku diorang, kalau diorang letakkan carta, diorang letak carta. Buku paling laris jual dalam sehari kan. Sebabkan buku saya paling laris, diorang keluarkan saya daripada carta. Tahap macam tu. Sebab bila dia orang letak kan, so bila buku naik carta paling tinggi, so orang pengunjung datang tengok, buku ni paling best ni. Dia pun nak beli jugalah. So sebabkan buku saya, dah lah saya penumpang. Itu saya pula paling tinggi. Diorang kata, "Mio, aku rasa kami kena keluarkan nama kau daripada dalam list ni tau. Kau out of the league lah." Okay. So tak apalah, saya okey lah benda tu kan. So akhirnya ending dia, Alhamdulillah saya berjaya jual lebih 1,000 naskah. Dalam tempoh 10 hari tu, Pesta Buku Antarabangsa, 1,000 naskah kita jual. So itu boleh dikategorikan sebagai best seller lah. Memang best seller lah. So saya tak self-claim lah benda tu kan. Dan sampailah saya dapat perhatian oleh bos besar PTS. Okay. Time tu Encik Arif. Dia pengerusi Papoba sekarang ni. Anak kepada apa nama dia? Puan Ainun kalau kenal. Puan Ainun ni bos-bos ni lah PTS lah Puan Ainun anak dia. So dia jumpa saya personally, itu hari terakhir lah Pesta Buku. Hari terakhir Pesta Buku dia jumpa saya. Mio, buku awak ni dah naik lah. Kira dah naik di pengetahuan mereka lah. Dah dibincangkan. Agak luar biasa lah. Penulis buku yang orang tak kenal. First time masuk Pesta Buku. Buku pun terbit sendiri pula tu. Sangat satu benda yang luar biasa lah dia cakap. So dia berani nak ambil. Time tu kira buku saya tinggal berapa lagi? Lagi 100 kot. Saya cetak 2,000. Yang sebelum tu dah ada pre-order dah. 500 dah habis jual dah waktu tu sebelum Pesta Buku. So nak dikatakan kira lagi 100 habis buku saya. Dan PTS, bos PTS datang waktu itu, dia kata, "Mio, kami nak ambil buku awak 1,000. Kami nak beli 1,000 naskah. Boleh bagi berapa persen? 50% boleh tak? 50% off." So waktu itu saya
Yelah, kalau anda nak kira dunia waktu itu memang kira macam dunia ni anda yang punya lah waktu itu. Kan? Duit macam kalau cuba kira lah sendiri kan. Kalau kira sendiri buku jual RM20, pesta buku berjaya jual RM1,000, berapa dah sale tu kan? Macam tu lah. Budak-budak lagi waktu tu. Kira macam nampak kaya lah waktu tu kan. Tapi kena portion 40% dengan booth. Bayangkan, sebabkan booth ambil 40%, seolah-olah saya yang bayar booth tu. Kan saya kata RM6,000 kan. 40%, diorang untung. Geram kat saya tu. Macam kena, macam tu lah. Baik saya buat booth sendiri, macam tu lah. Tapi sebabkan mereka jugalah buku saya tu laris, so it's okay lah, saya bayar dekat diorang dekat RM7,000 kat waktu tu. Portion saya tu. So lebih lah, kira diorang atas angin je waktu tu kan, booth tu. So itu rezeki mereka lah, saya pun tak boleh lah nak bantah-bantah pula kan, dah berjanji macam tu. So then, apa yang saya kena buat adalah saya cetak pula cetakan kedua. Itu saya berani lah sebabkan PTS nak ambil RM1,000 cash, saya cetak lah RM3,000 pula. Waktu tu, so saya, daripada keuntungan tu saya rolling. Cetakan kedua RM3,000. Untuk cetakan kedua, boleh tak saya self claim? Saya katakan cetakan kedua habis dalam masa sehari. Ataupun saya tulis saja 1,000 naskah habis dalam masa sehari. Saya tak menipu. Memang saya jual benda tu. 1,000 naskah habis dalam masa sehari. Itu memang best seller dah. Memang best seller. Sebab PTS beli harga RM25, so diorang bayar saya RM12.5 untuk setiap buku. So diorang beli 1,000, RM12.5 lah saya dapat. Rezeki tu memang yang tu menakutkan lah juga waktu tu. Waktu tu saya tak kahwin lagi. Saya tak kahwin lagi. 2015 baru saya kahwin. Lepas. Sebab saya kahwin guna duit buku. Time tu bini saya tolong-tolong baca, tunang saya tu. Tunang tolong baca. Dia faham ke tak kan. Macam tu lah. Okay. Pergi ke next page. Kalau boleh. Okay. Ini tujuan saya mengembara. Okay. Next page. Okay. Sekarang pukul 10.30. Alright. Okay. Okay. Sebelum saya pergi lebih lanjut, saya nak bagi tahu yang frame perbincangan kita pada hari ini. First, tujuan mengembara saya tadi kita apa? Sebab saya nak lihat budaya kita, budaya negara lain macam mana. Bagaimana kita bermula dengan apa yang ada dan mampu. Persediaan kita, ini apa hikmah kembara, bagaimana boleh menulis dan terbit kampus sendiri. Tak apa, nanti kalau ada soalan, mungkin ada persoalan end of 30 minit nanti saya akan buka untuk sesi soal jawab kalau ada. Okay, next page. Okay, ni tujuan mengembara lah tadi lah, saya katakan tadi. Ada yang kata suka-suka hobi duit banyak, nak macam tu lah nak cari jodoh, nak cari Tuhan, nak selfie. Nak cari Tuhan ni sebab apa? Sebab ada orang tulis buku dah, dia kata dia kata-kata yang mengatakan aku lihat Islam di negara Eropah, aku nampak Islam di dekat negara Eropah. Tapi kalau pergi negara-negara Islam, dia tak nampak Islam tu. Dan benda ni pun saya pun pernah rasa jugalah. Dia bukannya Islam kita nak lihat, tapi di sudut bagaimana Islam mengajar kita. Contoh saya pernah pergi ke Mesir. Kalau tuan-tuan pernah pergi ke Mesir ataupun negara Arab, bukanlah saya nak memburukkan, tapi benda tu mungkin benda yang biasa bagi mereka. Tuan-tuan pergilah toilet mereka, contoh toilet mereka kalau kat Mesir, dekat Masjid Al-Azhar tu, Masjid Al-Azhar, kita pergi toilet mereka agak membimbangkanlah juga keadaan mereka. Tapi kalau kita pergi ke negara Asia, negara-negara Eropah, tuan-tuan boleh lihat bagaimana kebersihan mereka jaga. Yang Islam ajar, bab taharah, bab kesucian itu. Okay, bab taharah suci itu, kita boleh nampak dekat sana, dekat Eropah, dekat Asia, dekat Jepun, Korea kita pergi. Tapi negara Arab, kita tak nampak benda tu. Bukanlah semua, saya tidak pukul rata. Tetapi benda itulah yang orang nampak. Kan? Kalau tuan-tuan, benda tu yang sebenarnya kita kena fikirkan jugalah. So sebab tu lah ada yang tulis buku, ada yang mengatakan, aku lihat Islam dekat negara Eropah, aku tak nampak Islam dekat negara Arab sendiri. Okay, benda ni sangat subjektif, niat kita ni, mengembara. Next page. Okay, kalau niat kita baik, maka baiklah. Sebab tu saya tekankan awal tadi. Dalam bab penulisan, niat kita kena betul lah. Bukan sebab nak kaya. Walaupun memang boleh kaya pun dengan buku ni. Tapi jangan niatkan itu dulu. Okay, kita niatkan the main dia adalah untuk kita berdakwah, untuk kita berkongsi ilmu yang ada, insyaAllah. Next page. Okay, ni tadi saya katakan bagaimana kita bermula. Ini gambar ni dekat
Australia ni waktu ni saya travel. Lepas kahwin saya pergi bawa isteri pergi Australia. Backpack kat sana lah. Next page. Okay, ni 4 perkara utama lah dalam bidang travel. Kalau tuan-tuan ada minat travel, benda ni lah yang perlu difikirkan lah. First, pengangkutan. Kalau pengangkutan, kalau tuan-tuan perempuan dapat, kalau kita nak travel ke luar negara, flight lah Flight lah pilihan yang ada. Kalau boat, naik ferry, lambat pula. So, flight ataupun naik kereta api boleh juga. So, let's say flight. Kalau flight, antara kos yang paling mahal dalam travel adalah flight lah, tiket flight. Tuan-tuan dan puan percaya tak? Saya pernah dapat tiket flight pergi ke Dubai, UAE. Saya dapat tiket flight dengan harga RM116 pergi balik. RM116 pergi balik. Ini bunyi menipu tau. Sangat menipu bunyi dia. Tapi itulah hakikat yang saya dah dapat dengan tiket flight Cebu Pacific. Ini low cost airline Filipin punya. Okay, waktu itu dia orang buka promotion. 6 jam je dia orang buka sehari. 6 jam je. Dan saya dapat tahu itu dalam pukul 12.30 malam. So, saya beli tiket waktu itu pukul 1 pagi. 1 pagi saya beli. 6 bulan awal. 6 bulan sebelum fly tu. So, dalam fikiran saya, kalau scam lah. 116 tak apalah. Halal lah 116 kalau kena tipu pun. Kalau betul, siapa tahu. Saya beli. Sebab kena beli melalui website dia. Takkanlah website menipu kan. Website airline tu. So, akhirnya saya beli RM116 pergi balik. Dan dapat tiket ke Dubai. RM116. 6 bulan sebelum. Lepas tu buat macam biasa lah. Hidup macam biasa je lah. Hidup macam biasa. Waktu tu memang saya dah tulis buku dah. Saya dah tulis buku pertama dah. Kan? Then, sampai nak hari kejadian tu saya cari pula tiket flight daripada Malaysia nak ke Filipin. Ke Manila. Dapat pula AirAsia waktu tu. 200 lebih lah waktu tu pergi balik. RM200 pergi balik. 200 lebih pergi balik. AirAsia daripada KL ke Manila. So Manila, kita akan plan untuk tidur 2 hari. Kemudian daripada Manila, baru dah naik tiket yang 116 tadi. Daripada Manila ke Dubai. So Dubai, lepas 10 hari, balik-balik ke Manila. Kemudian baru balik ke KL. So 2 airline lah kita akan naik. So pada hari kejadian, saya pergi ke Filipin dululah. Memang itu confirm lah AirAsia. Cumanya yang Dubai tu, kita tak tahu confirm ke tak. So bila dah pusing Manila, pergi ke airport Manila pula nak pergi ke Dubai. Saya pergi ke kaunter, saya bawa receipt yang ada. Kemudian akhirnya dia orang berikan saya tiket ke Dubai. Maknanya betul lah benda tu. Yang valid lah. Akhirnya, apa yang saya dapat? Saya pergi balik ke 2 negara tak sampai RM400. 2 negara RM400 pergi balik. Itu rezeki lah. Itulah kata pengangkutan. So, bila dapat kos tu jimat, settle dah. Yang lain tu kita boleh cari couchsurfing macam penginapan kan. Penginapan dia ada dalam dunia travel dia ada couchsurfing. Maksudnya ada contoh kita nak pergi ke mana? Contoh ke Dubai. Saya carilah ada tak orang yang buat macam dia jadi coach. Di rumah dia disediakan bilik khas untuk traveller. Maksudnya dia bagi duduk percuma saja. Dan dekat Dubai saya dapatlah percuma waktu itu. Dan kebetulan pula ada pula orang Malaysia, rakyat Malaysia yang kerja kat Dubai, dia kerja dengan Emirates kat Dubai. Rezeki saya, dia pernah baca buku saya pula. Buku Travelog yang first ni. Bila saya post dekat Facebook, saya kata saya pernah dia DM saya lah dekat post tu, saya tulis post saya pergi ke Dubai. Kemudian dia kata, "Tuan, saya ada di Dubai sekarang ni, saya kerja kat sini. Saya ada baca buku tuan. Boleh tak kita jumpa?" Itulah kadang-kadang rasa macam famous je lah waktu tu kan. Rasa macam famous betul aku kat Dubai, orang kenal ni. Padahal seorang tu je. So dia pun dia nak teruja nak jumpa penulis sebab dia dah baca buku kita. Dia teruja lah nak jumpa penulis kan. Dan akhirnya dia bawa saya jalan-jalan kat Dubai. Jadi mudah pula urusan kita tu. Kan? Jadi mudah pula dibawa jalan semuanya. Dan akhirnya saya balik Malaysia, selesailah. Itu bab pengangkutan, penginapan. Makanan ni terpulang kepada anda. Anda nak makan mewah, makanlah dekat negara sana. Nak rasa dia orang punya makanan, pulanglah. Dan kemudian research lah. Research ni dari sudut cuaca, geopolitik dia bagaimana. Dan macam itulah kita kena buat kajian sikit lah sebelum pergi ke sesebuah negara tu. So ini tips. Antara biasa orang cakap-cakap dalam dunia travel, inilah tips penting dia, 4 benda ni. Saya nak uraian panjang pula, nanti lebih panjang pula cerita dia kan. So next page. Lagi. Alright. Next page. Okay. Saya sambung balik tadi. Lepas 1000 naskah dibeli oleh PTS.
dan saya terbitkan 3,000, saya cetak 3,000 naskah. Waktu itu spotlight dia seolah-olah berada dekat saya waktu itu. Okay, 2005 ini kejadian 2015 lah tuan-tuan puan-puan. Waktu spotlight semuanya ke arah saya. Siapa dia ni? Kau penulis, kau terbit sendiri, kau dapat jual buku. Dan satu lagi pengiktirafan, inilah dia, MPH bestseller. First saya masuk top 10, saya dapat tangga ke 10. Kemudian makin naik 7. Dan paling tinggi saya dapat tangga ketiga, bestseller untuk Oktober ke November waktu itu. So inilah gambaran dia lah, okay? Bestseller waktu ini. Alhamdulillah. So ini rezeki saya bagaimana yang dikatakan kategori bestseller. So sebelum kita pergi lebih lanjut, nanti kita sembang lagi, kita akan buat lagi, berkongsi lagi. Mungkin boleh rehat dulu 5 minit, insyaAllah. Terima kasih. Okey, terima kasih Haji. Wow, masih terngiang-ngiang macam kita pula yang travel dengan Haji Mio. Apatah lagi kalau memang kaki-kaki travel ni memang terngiang-ngiang lah. Okey, tak apa, kita break dulu 5 minit, kita kumpul tenaga, kita bagi ruang untuk Haji Mio minum kopi sekejap, 5 minit, dan sedari-sedari juga boleh off sekejap, boleh lihat pemandangan indah di luar tingkap untuk kita kumpul tenaga, untuk kumpul momentum seterusnya nanti. Kita break 5 minit, kita kembali 10.35 insyaAllah. Terima kasih. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, selamat kembali. Saya Zdari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah segmen kedua sesi webinar Indie EduSM bertajuk Pengalaman Menulis Buku Bestseller Travelog Mr. Traveller. Pembicara kita ialah Haji Mio Farid Ajradi. Okey, sementara menantikan Haji Mio kembali bersama kita, kita dah sharekan dengan saya sendiri pautan di ruangan chat, ya, maklumat-maklumat berkaitan dengan platform Indie EduSM. Dijemput sudi-sudikan masuk ke platform tersebut. Okey, segmen kedua kita akan teruskan. Cuma sekadar untuk maklumkan kepada sesi viewers, anda dialu-alukan untuk mengemukakan soalan-soalan yang ada dalam fikiran anda dengan menekan huruf Q besar dahulu dan kemukakan soalan anda melalui ruangan chat, sama ada di web aplikasi Webex, ataupun anda boleh juga kemukakan soalan melalui ruangan chat di YouTube Live. InsyaAllah Haji Mio akan dari masa ke semasa respon kepada soalan anda bila sesuai, dan insyaAllah juga Haji Mio bersetuju 30 minit yang terakhir Haji Mio akan respon kepada soalan-soalan anda itu. Anda boleh mula untuk menulis soalan dalam segmen kedua ni. Haji, sebelum kita teruskan segmen kedua, mungkin ada sedikit soalan lah, ya. Okay. Haji menyebut tadi tentang bila nak menulis research kena penting. Ya, kita nak menulis sesuatu, kita kena lihat apa penulis-penulis lain dah pernah tulis. Haji beli lebih kurang 15 buku travelog, ya, untuk melihat untuk melihat bagaimana gaya penulisan mereka, dan Haji jadikan itu sebagai satu ikhtiar, satu usaha untuk cuba menghasilkan penulisan yang terbaik yang dapat dihasilkan untuk memenuhi gap yang mungkin ada pada ketika itu. Maksudnya, the point is research penting. Kena lihat contoh penulisan-penulis lain, lihat gap yang ada, kita cuba tutup gap itu ataupun kurang gap itu, boleh sajikan perkara-perkara yang mungkin belum ada di pasaran, dan perlu tentukan sasaran pembaca. Haji menyebut tadi tentang sasaran pembaca ialah golongan muda yang masih bertenaga. Bukan nak kata golongan yang berusia tidak bertenaga, ya, tetapi poinnya ialah sebelum menulis kita perlu juga mengkaji sasaran pembaca yang kita nak berikan. Bukanlah macam menebar jala siapa berminat boleh membaca. Tidak. Antara pendekatan yang boleh dilakukan ialah tentukan sasaran pembaca dulu. Begitulah, Haji. Ya. Haji, dalam saya membaca review buku Haji, ada disebut tentang antara salah satu misi yang Haji tetapkan ialah nak khatam Quran sepanjang perjalanan di Europe tu. Okey. Dan Haji menjadikan perjalanan tu dalam kereta api membaca Al-Quran, dan alhamdulillah khatam satu Al-Quran sepanjang perjalanan. Allahu Akbar. Itu saya rasa itu menjadi satu inspirasi lah kepada sesiapa pun. The point ialah kita bukan hanya mengembara untuk melihat secara fizikal keindahan di mana-mana jua, tetapi jauh yang lebih penting bagaimana pengembaraan itu dapat mendidik hati lah, ya. Kita boleh jadikan pengembaraan itu sebagai pengembaraan hati sebenarnya, ya. Melihat bukan hanya keindahan ciptaan Yang Maha Kuasa, tetapi bagaimana kita mendidik hati untuk menyedari betapa kecilnya kita dan betapa bersyukurnya diizinkan oleh Yang Maha Kuasa untuk kita mengembara, melihat keindahan alam, dan pada masa sama kita selalu mengingatkan diri bahawa kita tak ada apa-apa di dunia ni. Kita tak ada apa-apa. Ilham untuk menulis pun sebenarnya bukan daripada kita sendiri. Yang mengilhamkan tu ialah Dia yang Maha Bijaksana, kan. Kita mungkin travel jauh, banyak negara, tetapi kalau kita tak mohon untuk diberikan ilham, mungkin tidak dapat menulis walau sepotong ayat, ya. Maksudnya Haji, mungkin Haji boleh bagi pandangan lah, ya. Mengembara bagus, melihat dengan mata fizikal kita bagus, tapi jauh yang lebih penting bagaimana pengembaraan itu dapat mendidik jiwa, dan akhirnya pelajaran yang kita pelajari dari kembara itu dapat kita sampaikan kepada pembaca
dengan cara yang baik melalui penulisan. Bagaimana Haji melihat perkara ini supaya ia menjadi satu yang bermanfaat dan ada nilai yang tinggi lah ya. Mungkin orang kata, alah kita bukan pandai nulis apa sangat. Tapi kita rasa, saya dah travel, saya nak tulis something, saya nak, insyaAllah mudah-mudahan ada orang yang tersentuh bila membaca dan ini akan menjadi ilmu bermanfaat. Bagaimana Haji melihat perkara itu mungkin? Ya. Silakan Haji. Saya boleh teruskan dengan segmen kedua ya. Alright, terima kasih Tuan Haji Zarwan atas pertanyaan tersebut. Macam saya katakan awal tadi, kalau tengok dalam buku saya ni, saya tulis dengan lafaz basmalah aku menjelajah. Basmalah ini apa? Basmalah ini adalah sebutannya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah. Kalau macam takziah, innalillah. Takbir, Allahu Akbar. Dan tahlil, la ilaha illallah. Itu. Basmalah ni bismillah. Maksudnya, saya mengembara itu, kita letakkan niat kita adalah untuk melihat kebesaran Allah. Kan? Kita nak lihat kebesaran Allah, maka secara tak langsung, setiap langkah kita, setiap perjalanan kita, setiap tentatif yang kita telah buat dan kita lalui, kita anggap, kita doakan ia adalah menjadi sebagai ibadah lah. Maka travel itu adalah ibadah. Sebab niat kita adalah untuk melihat kebesaran Allah. Itu niat kita, utama dia. So dalam perjalanan tersebut, lepas tu saya katakan, pergi ke Europe ni macam-macam benda yang saya lihat waktu itu. Okay, benda yang yalah, kadang-kadang kita tak sangka dapat tengok depan mata kan. So, saya letakkan satu benda sebagai kekuatan ikatan. Sebab dekat Europe ni dia tak ada orang alang kita dah. Jakim tak ada. Kat sana. Jaib tak ada. Jawi tak ada. So, benda tu kalau letak fikiran kita nak buat benda jahat, memang jahatlah jadinya. So, kita letak sebab tu, kita kena niat tu kena betul. Okay, niat kita betul. So, saya letakkan saya punya misi nak khatam Quran dalam masa 2 bulan travel kat Europe. So, ini dalam perjalanan naik kereta api tu, sambil-sambil lihat pemandangan tu, bacalah sikit. So, ada benda yang mengikat kita waktu tu. Okay. Akhirnya, Alhamdulillah lah, dapatlah juga sampai khatam tu. So, benda yang kira added value lah dalam penggambaraan tu. So, bila kita dah habis penggambaraan tu, macam Tuan Haji Zarwan kata tadi, apa yang kita nak sumbangkan kepada masyarakat melalui penulisan. Supaya bila pembaca-baca, contoh pembaca-baca buku saya kan, memang ada review yang saya dapat banyak jugalah. Dia kata, ush, benda baru ni kan. Selama ni saya travel, saya tak ada pula fikir nak khatam Quran ke apa. Selalunya umrah. Itu kita target khatam Quran, umrah. Tapi dalam dunia travel sambil-sambil, tak ada nak buat apa. Bacalah kan, dalam flight ke, dalam bus ke, dalam perjalanan. So at least ada something added value waktu itu kat situ. So, benda itu telah menjadi ikutan kepada pembaca. Benda tu boleh, pembaca review tu, maksudnya dia terinspirasi lah dengan benda yang kita buat. Kadang-kadang nak nampak benda tu simple je, macam untuk diri sendiri je kan. Tapi, bila pembaca-baca tu dia, okey. Maksudnya dia memberi impak lah. Bahkan tuan-tuan dan perempuan, yang saya katakan tadi, apabila buku saya dia tersenarai sebagai bestseller 2015, dan bahkan masuk dalam MPH punya setahun, MPH punya jualan setahun, dia tulis Best of MPH 2015, senarai dia top 10 buku bacaan umum kategori. Dia ada kategori macam yang gambar slide ni, dia kategori bacaan umum ni. Sebab tu ada tajuk-tajuk dia bukan kategori novel lain punya kategori. Ni kategori bacaan umum. Kalau nak katakan rekod bacaan umum ni dekat MPH ni lebih pada dekat 1000 lah tajuk dia. Kan? Lebih 200-300. Mungkin 1000 cecah. Tapi yang pastinya beratus-ratus. Tajuk bacaan umum. So, sepanjang tahun 2015, Best of 2015, dia letakkan senarai top 10. Alhamdulillah, buku tersenarai dalam top 10 tu. Itu pun mengejutkan juga tu. Buku traveler ni. Macam mana boleh masuk sampai begini kan? So, waktu itulah, saya katakan tadi spotlight masuk kat saya. Dan waktu itu, siapa panggil TV3 panggil, Nasi Lemak Kopi O panggil, Hot FM panggil, Agenda Awani panggil, paper pula buat interview Cosmo, Utusan, Harian Metro. Waktu tu semua panggil. Saya macam apa benda ni kan? Macam nak kata, bukan nak kata bangga tapi menakutkan lah waktu tu. Macam kena berhati-hati lah waktu tu kan, macam spotlight. Jadi selebriti lah Haji. Jadi selebriti sekejap lah selebriti kan, sekejap. So bila dah sampai benda tu, lagi senang lah kita nak menjual. Lagi senang nak menjual, orang dah tahu. Yang saya pasti, review, macam mana orang tahu buku kita adalah berdasarkan mulut ke mulut. Bila tulisan kita bagus,
tulisan kita seronok orang baca, dia orang akan cerita kat kawan dia orang. Dia akan cerita dekat member mereka. So, secara tak langsung dia free marketing kat situ. Free marketing. Dia meniti kat bibir masyarakat. So, Alhamdulillah untuk rekod, ialah pembaca saya, awal-awal kan saya kata tadi saya target anak muda. Sebab kan saya nak tengok mana gap, mana ruang yang saya nak target. Saya target anak muda. Lepas tu saya tulis bahasa sangat mudah, tak melankolik, tak terlalu puitis, tak perlu orang fikir pun nak apa benda maksud dia, tak perlu. Baca terus faham. Kesan dia sangat besar, Alhamdulillah. Pembaca paling muda yang saya pernah jumpa adalah darjah 3. Darjah 3 sekolah rendah. Bukti dia apa? Bukti dia bila saya ada kat pesta buku, dia datang kat saya. Dia kata, abang, saya ada baca buku abang. Buku yang first tu, Traveler Mr. Traveler. Saya mulanya macam agak meragui lah. Darjah 3 kan, baca buku Mr. Traveler. 300 page ni, 300 page buku ni. So, untuk dan kepastian, saya try lah tebuk, tanya-tanya soalan kat dia. Okey, kalau adik dah baca, adik ingat tak part yang abang untuk abang kena tidur dengan bilik mixed room. Ada satu bilik tu dekat Romania, saya terpaksa tidur dengan lain jantina sebab saya tak tahu benda tu. Saya pergi spontan, pergi ke hotel tu, nama dia hostel, saya tempah bilik, rupa-rupanya bilik yang saya ambil tu adalah mixed room dia bagi. Nak tahu lebih lanjut kena baca buku tu lah. Tak boleh kongsi kat sini lah. So adik tu pun cerita lah. Oh abang, tu abang takut kan? Abang takut sangat kan? Abang keluar bilik kan? Abang lari, abang pergi jalan mana entah. So, secara tak langsung, dia tahu apa yang berlaku. Dalam ayat tu saya tulis lah. Ingat, saya katakan tadi lah. Kalau memang kita kat negara luar, saya katakan di JAKIM pun tak ada. Nak buat apa, hang buat lah. Tapi itu tanggung diri sendiri je. Iman dah, tiba-tiba bawa Iman sekali. Jangan Iman tinggal kat Malaysia. Itu kacau tu. Itu unsur-unsur dakwah sikit lah. Tak adalah nak dakwah sangat. Tapi macam tu lah kan. Hint dia. So, bila adik tu dapat jawab, maknanya betul dia baca. Paling berusia yang pernah saya jumpa adalah umur 85 tahun. Macam mana saya tahu dia umur 85? Dia PM saya kat Facebook. Ingat macam-macam tak ada Facebook ke? So, dia PM saya kat Facebook. Saya kata betul ke dia ni dah berusia kan? 85 tahun. Betul lah 85 tahun. Saya PM kat dia, dia kata, dia panggil saya cucu tau. Terima kasih saya tulis buku ni. Nenek rasa sangat seronok macam seolah-olah nenek yang mengembara. Menangis kat saya baca tu. Macam nak nangis lah. Macam dia punya, nenek dah tak boleh jalan atas kursi roda je dia kata. So bila nenek baca buku awak, cucu ni macam, nenek pula yang mengembara. Macam tu lah dia cakap. Macam nenek rasa lah benda tu seram sejuk, gementar. So dalam situasi tu sama macam dia rasa. Waktu tu saya fikir macam, Allah, target saya nak muda. Tapi rupanya dia pergi ke sampai segmen begitu. Jauh, besar. Dan untuk rekod, Alhamdulillah setakat ini 23,000 naskah lah saya dah jadi jual lah untuk tajuk first ni. 23,000 naskah terbitan sendiri. Itu satu rekod yang agak besar lah untuk bahkan Perpustakaan Negara juga beli buku saya. Perpustakaan Negara Malaysia dia beli 2 tajuk buku saya. Kalau tuan-tuan perempuan pergi ke Perpustakaan Desa seluruh Malaysia, ada buku saya. Diorang ada beli. Bahkan kalau tuan-tuan perempuan pergi ke Singapura, seluruh library Singapura ada buku saya. Diorang ada beli. Di Brunei, Perpustakaan Bahasa Brunei, ada juga buku saya. Diorang ada beli. So, bila fikir balik, ya Allah, asalnya kecil je saya fikir. Benda tu kecil je. Asalnya. Permulaan tu je. Tapi impak dia rupanya besar. Dia memberi impak yang sangat besar. Dan Alhamdulillah lah, step pada itu kita terus ke next step. Bila pembaca dah ada, diorang akan nak lagi buku kita. Diorang nak baca lagi kisah kita kan. So, saya pun terbitlah buku kedua. Boleh tak ke next slide? Itu kejap lagi. So, pergilah buku kedua, Traveler Mr. Traveler Untold Stories. 400 page saya tulis. Sebab waktu buku pertama yang saya tulis tu, ada pembaca yang tanya, dia kata, abang, buku first ni macam ala-ala novel. So, saya memang nak biar pembaca yang bayangkan benda tu. Biar dia rasa macam tidak ada ganggu kan. Macam biar dia yang fikir macam mana gambaran benda tu. Sebab tu ada yang baca tu sambil lihat Google Map. Dia nak feel lagi kan. Dia buka Google Map, dia baca, dia buka Google Map macam tu. So, buku kedua bila ada yang bagi tahu, dia komen, bang, boleh tak macam letak gambar ke, macam seronok sikit letak gambar kan. So, saya ni jenis dengan kritikan jugalah. Saya dengan kritikan, dengan komentar, dengan ada orang punya review. So, saya pun tulis buku kedua full colour. Memang gambar banyak lah saya letak.
Banyak gambar letak. 400 page tebal. Masya Allah tebal sangat buku ni. Tebal jilid kedua. Sangat tebal, full colour. Ini memang kos dia lagi mahal lah cerita dia. Tapi saya tetap jual sebab saya tak nak kaya dengan buku pun. Saya jual harga sama je RM25. Biasa jual dekat studio ni RM20. Ui, dekat kaunter tu. So, habis buku kedua ni, saya selesai tulis buku kedua. Saya tulis buku ketiga. Sebab kebetulan waktu tu saya dapat pula hadiah pergi haji. Umrah haji. Visa haji saya dapat. Visa haji, tapi dia bagi visa sajalah. So, saya pun dapat Alhamdulillah pergi ke menunaikan haji umur 26 tahun. Umur 26 tahun. Duit mana? Duit buku lah. Duit buku. Tu saya katakan di impact dia sangat-sangat besar dengan jualan buku tu. Kahwin duit buku, pergi haji duit buku. Semua duit buku lah. Tapi itulah bila buku ni, kalau macam orang tak tahu kan, awak kerja apa kan? Contoh opa saya tanya opa, Farid, kamu kerja apa sekarang ni? Kan tu saya buat master. Saya memang tak ada kerja lah. Tak ada apa-apa, jual buku lah. Jual buku je. Macam tu lah dia punya fahaman kan. Mungkin dia ingatkan saya pergi jual buku yang macam dekat kita tengah makan, ada orang approach kita. Dia ingat macam tu lah. Dia tak nak anak cucu dia buat macam tu. So, tapi itulah saya kata buku tu, duit buku tu saya gunakan benda macam tu. Saya kahwin, saya pergi haji, bawa isteri, bawa mak mentua pergi umrah, macam tu lah. Saya gunakan duit tu. So, bila balik pada haji, sebab kisah haji saya tu berbeza sikit dengan haji orang lain. Sebab saya dapat catatan bertuah. So, saya fikir macam ada satu ruang baru untuk saya tulis buku. Memang ada orang tulis buku haji dah. Prof Kamil antaranya kan. Prof Kamil, saya baca buku dia. Bila saya nak tulis buku haji, bila saya nak tulis buku berkaitan haji, saya beli pula buku semua berkaitan haji. Rukun-rukun haji, punya buku TPTS, semua tajuk haji saya beli. Sebab nak tulis buku haji ni, dia jangan main-main, dia ada lah. Benda jangan kita main langgar je kan. Rukun-rukun ni kena betul lah. Nak kongsikan dengan orang. So, Alhamdulillah, selepas saya buat kajian buku-buku haji yang ada, umrah yang ada, maka tertulislah buku Travelog Haji Mr. Traveller. Buku yang ketiga. Buku yang ketiga, semuanya berkaitan dengan bagaimana saya dapat pergi haji di usia muda, umur 26 tahun. Kalau ikut giliran haji, saya kena pergi umur 86 tahun. Tapi Allah panggil dengan panggilan agung. Begitulah cerita dia, saya dapat pada umur 26 tahun. Dengan usia yang muda. So, siapa yang baca buku ni memang dia akan rasa, kalau tuan-tuan perempuan baca dekat review Goodreads ke, diorang akan rasa yang ialah satu benda yang feel lah buku Travelog Haji ni, sebab dia penggambaran rohani yang dia dalaman punya feel. So, boleh dengar ke ni? Assalamualaikum. Okay. So, dia penggambaran rohani, so pembaca dia akan rasa benda lain pula feel dia tu. Right, so kemudian seterusnya saya tulis lagi buku. Bila kita dah travel, mula-mula dulu solo. Kemudian kita pun start lah pula tulis buku dengan family trip. Sebab saya dah kahwin, ada anak, lain pula rasanya kan. Lain pula feel dia travel. Kena bawa family. So itu saya nampak gap yang ada. Orang tak tulis lagi buku travelog berkaitan dengan family trip. Saya pun tulis buku berkaitan dengan penggambaraan bersama keluarga. Sebab ada pembaca yang kata yang macam saya ni dah kahwin, ada anak-anak, macam mana nak travel macam awak, tak boleh lah travel solo-solo, seorang kan, susah lah. So, saya pun tulis dengan buku berkaitan Usrah Travelog Mr. Traveller. Usrah ini apa? Usrah ni keluarga. Maksud dia keluarga, travelog dengan keluarga, anak kecil, macam itulah. So, saya tulis buku ni berkaitan dekat kisah dekat Jepun, Thailand, Indonesia, Australia dan juga Iran. Saya tulis buku yang keempat. Travelog jilid yang keempat. Kemudian last kali saya ada tulis buku kompilasi travelog. Kompilasi travelog ni adalah salah satu buku yang bila saya dah start tulis buku, so ramai pengembara-pengembara yang kat Malaysia ni yang memang legend, lagi banyak mengembara pada saya, memang banyak pengalaman mereka. Diorang approach saya tanya macam mana kami nak tulis buku. Kami pun ada kisah, kami pun rasa nak ada buku juga. So saya memang galakkan sangat mereka tulis buku. Saya memang selalu kata kalau kau ada kisah, kau tulis je lah buku. Tak payah fikir pasal sales sangat. Tulis je buku kan.
Sebab tu sekarang ni lepas saya menghasut anak-anak muda ni, orang-orang tulis buku travelog, ada juga yang dah pensyarah pun ada. Akhirnya Alhamdulillah dah ada lebih 60 naskah dah, 60 tajuk buku berkaitan travelog dekat Malaysia ni. Tuan-tuan puan boleh pergi ke mana-mana kedai buku tengok. Penuh rak tu. Yang dahulunya tidak ada, kurang susah nak cari buku berkaitan genre travelog. Lepas start dengan saya 2015, bila diorang nampak impak dia, PTS pun start dengan terbitkan buku. I'm Backpackers Jerman, I'm Backpackers France, I'm Backpackers Korea, I'm Backpackers Japan. Sebab diorang nampak buku saya boleh pergi. Diorang letakkan saya punya benchmark tu, 20,000 naskah boleh jual. 20,000 naskah boleh jual, takkan kami tak boleh. So diorang pun berani untuk terbitkan buku-buku sendiri. So macam itulah gambaran dia permulaan bagaimana rentetan peristiwa buku-buku travelog diterbitkan. Dan ada rakan-rakan saya sebabkan dia tak mampu nak tulis satu buku banyak, diorang pun tulislah buku ramai-ramai, kompilasi saya letakkan. Ada 8 orang penulis, saya salah seorang lah. So semua buku ni ditulis dalam bahasa Melayu. Okay? Ada yang bertanya tu, semua ni ditulis dalam bahasa Melayu. Sebab ada juga yang demand untuk bahasa Inggeris, tapi saya tak pergi lagi ke arah itulah. Ada juga yang nak translate ke dalam bahasa Inggeris. Ada juga, tapi perbincangan tu masih belum berlaku. InsyaAllah lah kalau ada demand yang tinggi, kita boleh usahakan ke arah itulah. Okay? So bahasa Melayu, Alhamdulillah setakat ini pembaca saya ada di kalangan kaum India pun ada, orang Cina pun ada baca buku saya. Alhamdulillah lah, itu antara benda-benda yang saya rasa sangat teruja lah. Bila mana pesta buku je ada orang India datang kat saya, dia nak beli buku saya yang seterusnya. Begitu juga orang Cina, dia kata dia ada baca buku saya, dia tersentuh, dia rasa macam seronok, dia pun beli lagi buku-buku yang lain. So secara tak langsung dakwah kita makin besar lah, makin luas lah. Dan insyaAllah ia menjadi saham akhirat buat penulis buku lah. So itulah sedikit berkaitan dengan gambaran penulisan buku travelog. 5 naskah, 5 tajuk saya dah terbitkan. Kalau ikut untuk total jualan, saya dah ada lebih 40,000 jugalah saya dah jual. 40,000 naskah lah saya dah jual. Dan setakat ini dapat feedback yang baik. Cumanya saya dah stop menulis sejak 2018 saya rasa kot, 19 kot saya dah stop menulis sebab saya tak tahu lagi ruang mana yang nak tulis. Saya tak tahu sebab dah ramai penulis buku. So saya nak cari gap yang ada, saya agak ni sikit. Tambahan pula ada tu COVID, tak boleh nak travel, so saya tidak ada content lagi. Cumanya adalah saya nak masuk dalam genre komik pula, comics. Saya ada bincang lah dengan pelukis untuk buat komik travelog. Sebab ini yang belum ada lagi orang buat. Lepas tu saya kata gitu, kita kena cari gap yang ada untuk masyarakat atau pembaca dia dapat satu benda yang lain lah, sisi yang lain. Right? Okay, so ini secara ringkasnya, inilah kalau nak tulis buku, cari idea. Macam tuan-tuan kalau ada idea nak tulis, tulis je. Saya ada kisah sendiri. Saya pernah bagi talk, waktu itu Pesta Buku Brunei. Pesta Buku Brunei di Brunei Darussalam. Saya join buku fiksi waktu itu. Diorang buka booth dekat Brunei. Pesta Buku Brunei, saya join. Dan memang saya ada pembaca ramai juga kat Brunei. Dan waktu saya pergi tu, hari yang sama juga, TV Brunei panggil saya untuk perkongsian dekat live lah. Dekat TV Brunei. RTB, dia panggil RTB. Rancangan Temu Bual Brunei sebenarnya. RTB, macam RTM lah kat sana. So pergi dan saya bagi perkongsian waktu itu live. Kemudian habis tu ada pula kumpulan Riders Brunei ni panggil saya untuk talk dengan kumpulan mereka dekat Dewan. Ramai waktu itu, ramai Riders ni. So diorang suruh saya kongsikan berkaitan dengan pengalaman untuk menulis. So saya bagi idea kat mereka. Lepas tuan-tuan perempuan saya cadangkan boleh tulis berkaitan dengan diorang punya Riders, Bikers lah dia panggil. Bikers Brunei punya. Saya kata, apa salahnya tulis buku berkaitan dengan Bikers, Riders ni? Sebab orang yang bukan Riders, orang yang bukan Bikers ni, diorang tak tahu bagaimana korang punya pengalaman. Anda punya pengalaman bagaimana? Kan? So, saya bagi idea tu, so tulis sebab dalam perjalanan tu mungkin ada kisah-kisah yang kita tak tahu. Mungkin motor rosak, bagaimana korang cooperate each other. Macam kesatuan tu. Benda-benda macam tu yang boleh kaitkan dengan kepimpinan ke, kaitkan dengan profesionalism ke sebagainya. Cuba kaitkan kisah yang ada, rentetan perjalanan tu. Sebab mereka ada benda-benda yang macam tu kan. So, saya bagi idea dan mereka pun tengah diorang pun time tu diorang buat jugalah. Diorang ada idea tu dan diorang compilekan kisah-kisah mereka dalam satu buku. Itu yang idea yang saya boleh bagi dah waktu itu. Itu kisah dekat Brunei lah. So, kemudian draft lah. Lepas cari idea, draft, buatkan plot.
permulaan, climax ke apa, dan ending bagaimana. Modal macam saya ceritakan tadi, kemudian print, terbit, jual marketing. Dan akhirnya nak tak nak, laku tak laku buku anda, ia tetap sejarah. Alright, sejarah sebab ia akan, bila anda terbit buku, wajib bagi kita yang dah dapat ISBN, sepatutnya kena minta lah ISBN tu, barcode tu kan kat buku kan. Letaklah. Memang benda tu free je minta kat Perpustakaan Negara Malaysia, PNM. Benda tu free. Tujuan dia adalah, kebaikan dia adalah untuk bila kedai buku boleh scan barcode, senang lah. Yang kedua adalah, bila kita dapat ISBN percuma tu, kita wajib memberikan kepada Perpustakaan Negara Malaysia 5 naskah yang kita dah buat. Kita dah tulis, kita kena bagi 5 naskah. Dah terbit tu bagi 5 naskah. Tujuan dia apa? Dia akan letak dekat Perpustakaan Negara Malaysia, dekat Sabah, Sarawak maksudnya. Perpustakaan dekat Malaysia ni lah, 5. Tujuan dia, kalau ada berlaku kebakaran ke apa ke, dan buku-buku kita hilang kat muka bumi, so diorang ada simpanan. Lepas tu saya katakan dia tetap jadi sejarah buat kita semualah, insyaAllah. Moga-moga buku kita tu memberi impak kepada masyarakat hendaknya. So, next slide ada apa? Sebelum saya pergi pada soalan. Kalau ada yang nak bertanya, boleh letakkan di ruangan chat. Saya akan bacakan soalan. InsyaAllah. So, inilah hikmah kembara dia apa. Akhirnya, ini Imam Syafi'i punya puisi lah. Aku melihat air yang tenang bertakung mencemar kandungannya sendiri. Saya selalu bagikan perumpamaan orang yang tak keluar daripada kepompong ini. Kalau kita tak keluar mengembara, seolah-olah air yang tidak bergerak. Dia tidak mengalir. Bila lama-lama, bila air itu tidak mengalir, bertakung sahaja, lama-lama dia akan mencemar kandungan dia. Dia akan jadi rosak. Air itu akan jadi keruh. Ada jentik-jentik, sebagainya. So, kita kena bergerak. Bergerak tak semestinya pergi mengembara luar negara. Malaysia banyak lagi. Kan? Saya pun pernah kena kecam dulu. Dia orang cakap, kau ni pergi travel luar negara, Malaysia dah habis belum? Mujur, waktu tu saya dah habis dah, Alhamdulillah. Sabah, Sarawak, Labuan pun saya pergi. So adalah jawapan kan. Kemudian ada kecam juga, kau ni pergi negara Eropah, umrah tak buat lagi. Padahal saya dah buat umrah dah waktu itu. Saya pun dapat jawab lah, aku dah pergi umrah dah, Alhamdulillah. Itu orang-orang yang netizen yang saya tak kenal. Dia main kecam je, main hembur kat Facebook kan. Dan ada juga, dia kata, baik kau kumpul duit lah, daripada pergi haji lah. Alhamdulillah saya pun dah pergi haji. So dapatlah jawab sikit sebanyak mula-mula netizen ni lah. Biasalah. Kadang-kadang saya pun tak sangka juga. Ingatkan jadi ahli politik je kena kecam. Rupanya penulis buku pun kena kecam juga. Tapi itulah kita kena handle lah. Diorang pun kita punya pembaca, insyaAllah. Potensi pembaca kan, mana tahu. Rezeki kita kat situ kan. So, next slide. Ada kan viewer daripada Labuan. Alhamdulillah. Seronok dekat Labuan, cantik tempat tu. So, inilah buku saya. Ini buku first, saya bagi secara lalu saja. Buku ni berkaitan dengan pengembaraan lah. Saya pusing Europe tadi. Buku pengembaraan saya pusing Europe seorang diri. Ada juga saya tulis kisah di India, travel dekat India. Dalam buku ni juga. 300 page lebih. Ada gambar. Dan juga, ini buku first saya. Inilah. The next. Ini buku kedua pula. Ini berkaitan dengan, ada 50 kisah dalam satu buku ni. Cumanya malangnya buku ni dah habis stok. 8,000 naskah je saya cetak. Dah habis semuanya. Tapi saya ada inilah e-book lah. Untuk ni saya ada tulis e-book. Buku berkaitan dengan kisah-kisah misteri lah sepanjang perjalanan lah. Untold Stories. Okay, next. Kemudian buku ketiga adalah Travelog Haji. Alright, ini saya tulis berkaitan dengan haji dan umrah. Bagaimanakah penggambaraan. Dan Alhamdulillah buku ni pun banyak yang orang hadiahkan kepada parents. Banyak yang hadiahkan kepada orang nak pergi umrah. Dijadikan sebagai satu peneman lah buku. Sebab saya tulis buku ni detail berkaitan dengan perjalanan haji, umrah, rukun-rukun yang ada yang perlu kita buat. Bagaimana sejarah Mekah, Madinah, tempat-tempat, lokasi yang ada saya pergi, yang orang tak pergi. Dan ini kisah yang sangat detail lah saya tulis. Dan umrah pun bakal dibuka lagi ni. Sekarang ni pun dah nak start buka umrah. So ramai yang dah start mula beli balik buku ni. Alright, ini buku haji umrah. Right, next slide. Kemudian buku keempat, ini Usrah Traveler. Saya pergi bawa isteri dan anak-anak. Ada 5 negara, Jepun, Thailand, Indonesia, Australia dan Iran. Ini kisah-kisah yang perjalanan lah. Dan saya ajak isteri saya untuk jadi penulis buku juga. Siti Syahidah binti Muhammad Samsudin. Dia pun tulis buku dalam buku ni lah. Dia antara penulis lah. Saya ajak, jomlah jadi penulis buku. Kita terbitkan buku ni. Dan buku ni pun mendapat impak yang sangat besar kepada masyarakat. Next buku adalah berkaitan dengan 7 benua yang saya katakan tadi, kompilasi. Ada 8 penulis. Mereka memberikan kisah-kisah mereka sendiri. Dan saya terbitkan buku ni di bawah penerbitan saya sendirilah.
Alright. Okay, next slide ada apa? Okay, berjalan bermusafirlah melihat kebesarannya. InsyaAllah banyak, dunia ni sangat luas. Banyak benda yang kita boleh belajar apabila kita melihat dunia. Ini saya katakan tadi, lepas saya pergi umrah pertama saya buat waktu zaman universiti. Kemudian saya pergi haji. Kemudian yang kali ketiga saya buat umrah, saya bawa anak, isteri dan ibu mertua saya lah, saya bawa. Dan saya boleh katakan, sebab waktu umrah pertama saya, waktu tu saya tak tulis buku lagi waktu tu. Dan umrah pertama zaman universiti, saya ada doa lah. Saya ada doa, terutama mustajab ni kita kena doa lah. Saya doa, ya Allah berikanlah aku kesempatan untuk menjelajah, pergi ke banyak negara sebanyak mungkin. Itu antara doa saya. Untuk melihat kebesaran-Mu lah saya kata waktu itu. Dan saya ada tulis doa tu dalam buku saya yang pertama. Catatan doa tu. Dan alhamdulillah saya rasakan dengan doa di tempat yang mustajab, Allah makbulkan. Untuk total negara yang saya pernah sampai, sekarang umur saya dah 31, alhamdulillah dah lebih 43 buah negara saya pernah sampai. Dan semua ni adalah berkat rezeki daripada Allah SWT jugalah. Okay. Dan kadang-kadang kita tak sangka pun kan. Kadang-kadang macam mimpi lah. Semua ni macam mimpi lah. Fikir-fikir macam mimpi je. Bahkan buku-buku yang saya ada ni pun, saya bila baca balik, bila kita pegang buku ni, kadang-kadang saya fikir bila lah saya tulis buku ni. Tebal ni. Kalau tengok tebal ni, lebih beribu page ni. Daripada awal-awal saya katakan tadi, siapa kita nak tulis macam mana. Dan akhirnya, dah banyak tulisan yang kita tulis. Begitulah gambaran dia. Next slide. Okay, ini semua buku yang saya ada. Cuma yang buku yang kedua tu dah habis stok. Next. Okay, ini adalah saya menghadap Tuanku Sultan Nazrin, orang Perak. Saya orang Perak. Lepas tu kalau dengar saya bincang ramah ni, ada bunyi-bunyi Perak sikit. Pernah lah saya buku yang first tu saya lancarkan dekat rumah Mesti Besar Perak, Datuk Seri Zamri waktu itu. Itu pun lepas 2 bulan saya terbit tu. Dan bila orang nampak buku ni, barulah dia orang nak terbitkan, dia orang nak lancar kan. Padahal dah lancar lama dah. Saya lancar sendiri kan. Tapi lepas 2 bulan tu, okey lah. Mesti Besar nak offer lancar, apa lagi kita beri kan. Dan Kerajaan Negeri Perak pun beli 300 naskah cash waktu itu, buku saya tu. Okay, next slide. So ini saya katakan yang Sila Makau PO, Ajidan Awani. Itu dengan orang buat buku tu. Kenal Syekh Munawar. Pun panggil saya waktu tu untuk bincangkan bedah buku ni. Next slide. Ini TV Ajrah. 2 kali kat orang panggil saya. Next slide. Ini Radio IKIM FM. Ini orang panggil saya juga untuk bincangkan berkaitan dengan dunia kemara lah. Next. Okay, next lagi. Ni saya katakan tadi tu, best nominees 2015. Top 10, alhamdulillah rezeki waktu ni. Saya Punang pun ada juga time ni Tuan Saya Punang punya buku. Tapi dia legend lah daripada saya. Saya ni biasa je. Okay, next slide. Okay, ni Cosmo front page waktu ni. Okay, next slide. Ni MHI lagi. Ni game pagi hot. Ni diorang panggil sejam kan lepak dengan diorang kan. Banyaknya gelak lah dengan diorang ni. Walaupun tak kelakar pun, tapi kita gelak jugalah. Next slide. Ini di Iran. Tapi Iran ni saya beritahu awal bukannya saya pergi sebab saya Syiah. Bukan, saya bukan Syiah. Itu memang ni memang saya pergi tu nak tahu benda sebenarnya diorang ni buat apa kat sana. Ini markas Syiah ni, saya pergi masjid ni. Hampir-hampir kena solat atas batu waktu ni. So kalau nak tahu kisah lanjut, dalam buku Surah Traveler, saya ada tulis buku ni. Pengalaman saya dan isteri lah waktu ni. Menakutkan lah waktu ni. Next slide. Okay, sorry lah kalau penyokong Liverpool saya MU lah waktu ni. Sekarang macam dah agak goyah jugalah. Saya nak tukar lain je. Next. Okay, ni alhamdulillah. Dan paling tinggi saya pernah dapat anugerah buku negara lah. Pengiktirafan anugerah buku negara Pesta Buku Antarabangsa 2019 untuk kategori bacaan umum. Kategori travelog. Alhamdulillah, ni rezeki lah. Next slide. So ni piala dia. So rentetan daripada 5 naskah ni, bila penganjur ataupun diorang tengok, saudara pun berilah pengiktirafan anugerah buku negara 2019. Kategori bacaan umum. Ni rezeki lah waktu ni, alhamdulillah. Next slide.
Okay lagi. So ini media sosial saya lah, kalau ada nak follow ke ikutlah. Nak tanya apa-apa ke, insyaAllah kita ada ruang nak baca. Next slide. Okay, ini kalau ada yang berminat lah, kalau nak ada buku ke, nanti boleh WhatsApp lah. Saya direct terus WhatsApp kita bincang. Sebab saya nak, memang ada promo je, 5 buku 100 saya jual. Free postage, free type autograph, free bookmark. So boleh terus WhatsApp nantilah. InsyaAllah kalau nak WhatsApp nanti mungkin boleh letakkan chat dekat ruangan chat. Dekat ruangan chat tu boleh letak. Kejap sebelum saya pergi soalan. Ada kita letakkan link ke Facebook Traveler, Mr. Traveler. Kat situ pun boleh Haji. Boleh. Sekejap saya bagi satu ruangan chat juga. Tuan Haji boleh postkan dekat chat tak? Saya ada bagi WhatsApp kat Tuan Haji. Itu klik terus WhatsApp terus saya. Terus WhatsApp. Untuk audio buku senang sikit, laju sikit. Okey, kita baca soalan yang ada. Sekejap. Apa rujukan tuan yang paling dalam dunia? Sorry to ask. Okey. Okey, soalan pertama tadi saya dah jawab dah. Buku ni dalam bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Siapa kumpulan pembaca buku tuan yang paling ramai? Paling ramai saya rasa dia 50-50 lah. Banyaknya yang 30 tahun ke atas, 30 ke 40. Macam itulah, 30 ke 40. Dan juga 50-50 saya kata lagi student, pelajar sekolah menengah, itu yang terlalu banyak lah. Biasanya kalau saya bagi talk sekolah tu memang mereka lah yang pembaca main dia lah. Apa rujukan tuan yang paling utama dalam penulisan travelog? Pengalaman lah rujukan. Rujukan yang paling utama adalah pengalaman. Dan juga macam saya katakan tadi, saya baca banyak buku travelog sebelum saya tulis buku travelog untuk lihat bagaimana gaya bahasa mereka tulis. Untuk lihat bagaimana gap yang ada yang saya boleh tulis gaya bahasa sendiri. So bila orang baca buku saya, dia orang akan rasa, oh ini memang lain daripada lain lah. Kalau tengok review tu memang lain daripada yang lain. Gaya penulisan tu. Itulah rujukan dia. Yang pertama pengalaman kita dan juga buku-buku yang pernah ditulis oleh orang lain. Salam saudara Haji Mio, berminat nak tahu untuk sebuah buku, kebiasaan saudara ambil masa berapa lama untuk menyiapkan? Pernah tak berlaku kes manuskrip menyiapkan satu naskah? Okey, ini yang saya katakan tadi. Dalam penulisan, mood yang paling penting. Mood sangat mahal dalam dunia penulisan. Right? Kalau hilang mood, maka hilanglah buku kita tu. Tak ada. Tak payah tulis. Paling laju saya tulis buku yang pertama saya tulis 300 page. Katakan tadi 300 page. Saya tulis dalam masa sebulan. Kurang sebulan saya tulis. Okay, sebab saya katakan tadi, saya ada due date saya. Due date saya apa? Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. So, nak tak nak, dalam masa tu kena tulis buku siap. Sebulan saya siap. Average dia dalam masa sebulan lah. Semua buku saya ni saya tulis dalam masa sebulan. Average dia. So, kena ada mood. Itu yang penting. Kawan saya ada kat tulis. Kawan saya dia tulis 2 tahun nak siapkan. Nak siapkan 2 tahun. Sama juga, saya tulis master pun. Saya buat master dekat UM. Kan dia ada 2 tahun kan, tempoh. So, Alhamdulillah saya tulis master saya dapat graduate on time lah. GOT lah saya dapat. Cumanya, waktu tulis master tu, sebab akademik lain lah. Dia punya gaya bahasa kan. Waktu tu saya tulis buku juga. Bila tulis buku tu, termasuklah gaya bahasa pun. Buku travelog tu dalam master. Memang kena sound lah dengan supervisor. Memang dia marah saya. Saya ingat lagi. Stepik saya kena. Awak ingat awak ni tulis buku travelog. Ini akademik. Lain. Habis saya kena, mindset saya kena betul tu, kena buat balik olah bahasa kan. Lain akademik ni dia ada footnote sebagainya kan. Sampailah saya terbawa-bawa dalam buku yang keempat ni. Tengok sebab saya nak lain daripada lain tu kan. Nampak ni. Cik ada footnote. Boleh nampak tak? So macam saya tulis kan. Macam ada perkataan yang saya tak nak huraikan dalam penulisan ni. Saya letak footnote. Nak rujuk apa benda maksud tu, saya letak kat bawah. Baca kat bawah ni. Ini gaya bahasa saya fikir sendiri ni. Saya buat macam buat master kan. Kira-kira kita ambil gaya-gaya sikit lah. Akademik sikit. Gitulah. Nak cari perbezaan kan. So every day dalam masa sebulan. Next soalan.
Minat memang minat, cuma kekangan waktu dan kewangan. InsyaAllah saya doakan waktu itu diberikan kesempatan dan juga kewangan yang baik. Terutamanya mengembara dan dengan motosikal dan basikal memang minat. Memang kawan-kawan saya ramai juga yang tulis buku mengembara dengan motosikal dan basikal. Ada kawan saya, Badrul Hisham, dia tulis buku dari Malaya. Dia naik basikal dari London ke Malaysia, dia naik basikal, dia tulis buku. Avantura Pulang ke Malaya tajuk dia. Dan juga Ustazah Basikal, kalau tuan-tuan kenal Ustazah Basikal. Itu pun kawan saya juga. Dia pun jumpa saya dululah sudah nak tulis buku tu, dia jumpa saya. Dia tanya pandangan macam mana nak tulis buku, tips sebagainya. Tu saya katakan lepas saya tulis buku tu ramai penggemara-penggemara ni datang nak tulis buku macam mana cara dia. Ada juga penulis buku wanita, Siti Norida. Ni pun kawan-kawan saya lah. Tuan, bagaimana nak dapatkan visa untuk pergi umrah atau haji? Visa ni yang saya katakan tadi, saya dapat cabutan bertuah. Cabutan bertuah ni daripada Kedutaan Arab sendiri. Diorang yang bukakan booth. Kalau tuan-tuan pernah pergi ke pesta buka antarabangsa, diorang pernah buka booth untuk visa umrah, 10 visa umrah percuma untuk pengunjung pesta buka antarabangsa Kuala Lumpur. Tapi saya tak dapat time tu, saya dapat waktu dekat Universiti Malaya. Saya bidang pengajian syariah. So, fakulti saya ada buat macam program kedutaan Arab dekat Malaysia ni, dia buka booth. So, ada kedutaan Arab Saudi, Yaman, Jordan. So, di Arab Saudi ni dia buka pula cabutan bertuah untuk visa haji. So, 10 visa haji. Masuk lama dalam kotak kan. Masuk dalam kotak, naik nama saya, Alhamdulillah. Rezeki lah. Macam tu lah rezeki dia. Macam kadang-kadang macam, tak sangka lah benda tu berlaku macam tu kan. Semudah itu. Allah nak panggil macam-macam cara lah. So, kalau soalan ni, itu cabutan bertuah lah. Yang lain tu memang direct tabung haji lah. Kedutaan tabung haji. Kalau daftar sekarang tabung haji, kena freezekan akaun 1,300 dalam tabung haji. Giliran anda sudah pasti lebih 100 tahun ke atas nanti. Tapi itulah azam kita. Mana tahu kalau Allah nak panggil awal lah kita. Tambah pula dengan pandemik 2 tahun ni, tak ada turn haji dah lompat. Lagi lama lah cerita dia. Tapi kita ada pilihan. Kalau ada duit lebih, swasta lah, itulah pilihan lain. Apa kelainan keistimewaan buku Travelog Tuan berbanding Travelog penulis-penulis lain? Keistimewaan saya adalah, keistimewaan buku saya adalah saya antara yang terawal dalam buku dunia Travelog di Malaysia lah. Itu first buku saya, antara yang terawal orang muda yang tulis buku Travelog. Okay? Berkaitan dengan DIY punya gaya Travelog, backpackers punya style. Itulah kelainan dia. Sebab style saya, orang travel, gaya saya adalah travel orang yang mampu milik lah. Macam, anda boleh buat macam saya buat. Macam tu. Saya nak bagi tahu yang anda boleh buat macam yang saya buat. Dan lepas saya katakan tadi, lepas saya dah tulis buku, saya hasut kawan-kawan saya untuk tulis buku juga. Kalau ikutkan dari segi marketing, saya tak payah jangan suruh orang tulis buku Travelog. So, bila banyak buku Travelog, lambakan, tepu lah jadi buku Travelog ni, tepu. Dulu orang pergi kedai buku, nampak buku saya je. So, diorang tak ada pilihan. Diorang ambil buku saya je. Sekarang, orang pergi kedai buku, ada 50 tajuk buku Travelog. So, pilihan tu banyak. Kemungkinan buku saya tidak dipilih. Macam itulah. So, sekarang ni, minat masing-masing. Saya tak kisah pun. Memang saya kata, niat saya bukan je nak bersaing dalam dunia buku ni. Just ada buku, Alhamdulillah syukur. Dapat memberi impak pada pembaca kan. So, kelainan tu, yang saya katakan itu je lah. Travelog. Dan setiap tu ada yang solo, ada yang berkeluarga, ada yang kompilasi, ada haji umrah. Itulah beza dia. Geng Perak. Anugerah Buku Negara, Alhamdulillah. Ada lagi soalan? Ahmad BMG, ya, itu kawan saya tu. Adakah tuan pernah bertravel sambil bekerja? Untuk pengetahuan tuan, waktu saya tulis buku, career saya adalah traveller. Travel saya adalah career saya. Itulah kerja saya. Sebab apa? Bila saya travel, saya mencari konten. Sampai-sampai saya cari konten. Bila balik, saya tulis buku. Itu career saya. Macam bunyi sedap, career tu. Career traveller kan. Benda yang kita minat, kita jadikan sebagai career dan kita jadikan dia sebagai sumber pendapatan lah. Kan? Itulah jawapan dia. Adakah tuan pernah, maksudnya bekerja di luar negara? Tak pernah. Saya bukan student luar. Ada yang ingat saya ni student luar negara. Tapi saya student Universiti Malaya. Degree student UM, master pun UM.
Saya travel tu memang waktu cuti lah. Dan saya tidak pernah bekerja dekat luar negara. Okay. Ada soalan lain lagi? Ada 10 minit lagi. So boleh tanya soalan kalau ada apa-apa nak pandangan ke apa ke. Ya, Haji, mungkin sikit soalan. Boleh. Okey. Katakanlah apa pesanan Haji, nasihat atau tips Haji bila kita nak mula balik travel selepas ini dan sebelum tu kita dah berniat kita nak tulis something. Output daripada travelling kita tu kita nak tulis something. Ini real case ni. Sebab mungkin insya-Allah pandemik pun akan semakin semakin mudah-mudahan semakin reda. Perjalanan pun sekarang ni ramai dah kita lihat di media sosial dah mula travelling, company-company ataupun travel agent dah mula buat iklan dan sebagainya. Okay, now sebagai call to action lah Haji Mio ya, selepas webinar ini, katakanlah kita memang akan travel, apa pesanan Haji supaya hasil dari travel tu akhirnya kita nak tulis something? Apa pesanan-pesanan mungkin Haji nak berilah sebagai persediaan ya? Okey, terima kasih Haji. Okey, baik. Bila kita dah boleh travel, ini dengan plan untuk tulis buku lah. So maknanya kita nak travel dengan niat kita nak tulis buku. So ada dua niat lah. Niat pertama nak melihat kebesaran Allah dan niat kedua adalah nak tulis berkongsi apa yang kita lihat sepanjang perjalanan tu. So cadangan saya, first anda kena ada tentatif lah. Tentatif itu sebagai draft. So kita dah boleh plan awal macam orang kata fiction. Buku fiction ni buku yang kita jangka. Kan? Kita bayangkan sendiri. So kita dah boleh bayangkan travel kita macam mana. Bila kita buat tentative travel, kita dah boleh tulis awal dah gambaran tu, perjalanan tu. Kita dah boleh buat draft dah perjalanan. Cumanya nak isi tu adalah apa peristiwa yang kita hadapi perjalanan tu. Mungkin ada berjumpa dengan orang kat sana. Apa yang kita bualkan. Mungkin kita lihat satu kejadian yang kita rasa nak kongsi dalam penulisan kita tu. Itu yang kita add on tu. Ini gambaran bagaimana kita memang niat nak tulis buku. Untuk 35 page tu senang je lah. Confirm dapat punya. Dengan tentatif yang ada, dengan tambahan apa yang berlaku dalam perjalanan kita itu, insya-Allah dapat hasilkan buku. Lepas balik tu boleh dah siap dah. Lepas balik tu dah ada orang kata perjalanan tentatif tu. Cara yang lain pula, kalau anda tak nak buat tentatif macam tulis awal, by posting. Kita kongsikan post dekat Facebook, kita kongsikan dekat IG, dekat story. Kena tulis sedikit bahan kat situ. Jangan tepek gambar je. Gambar sendiri tak cukup. Tepek gambar letak berjumpa di mana lokasi tepat dia. So benda-benda tu sebagai add-on. Value dia. Macam saya katakan, saya tulis buku yang pertama tu. Saya tulis lepas tahun saya travel. Lepas tahun. Nak ingat balik tu punya payah tu. Nak ingat balik peristiwa tu. Apa yang saya buat? Saya lihat gambar balik. Saya buka kamera saya, album saya tengok gambar yang ada. Saya cuba ingat apa yang peristiwa yang berlaku ketika ini. Dan saya juga lihatlah post-post Facebook yang ada. Saya lihat apa yang saya ada tulis konten. Benda tu yang mengingatkan balik tu. Mengingatkan balik. Dan juga kalau nak laluan jalan, saya gunakan Google Map. Contoh lokasi dekat Sweden kan. Google Map, saya dapat tahu lah nama jalan. Nama jalan apa. Benda tu yang saya tulis dalam buku. So nampak macam detail lah saya tulis. Nama jalan, aku melalui lorong di celah-celah laluan Sanskrit Road contoh. Sedaplah sikit ayat tu kan. Tak adalah tulis aku jalan dekat jalan ni. Jalan mana? Google Map, tengok jalan apa nama situ. Itu dia real benda tu. So itu je lah jawapan dia. Buat draft, buat tentatif. Lihat kejadian, kalau ada sudi nak post, benda tu membantu untuk anda letak balik dalam buku. Dan bila balik, pastikan diri anda tulis terus. Benda dah ada. Just tambah je, cantikkan je lagi. 35 page senang-senang boleh buat, insya-Allah. Right? Saya akan ke Jepun untuk menjalani research fellowship di sana. Adakah cukup fellowship selama 2 bulan untuk menghasilkan buku? Sangat cukup tuan-tuan. Sangat cukup. 2 bulan tu sangat lama, banyak kisah tu. Macam saya buku travelog saya yang first tu, buku 2 bulan tu cerita tu. Cerita 2 bulan. Sedangkan seminggu pun ada orang tulis. Ada orang tulis buku travelog pergi balik Krabi. Naik kereta api. Itu je dia tulis. Apa susah? Seminggu je. Pergi Krabi, tengok apa peristiwa yang ada, dapat 200 page. Simple je, insya-Allah. 2 bulan tu sangat banyak lah boleh dibuat. Saya silap 2 jilid boleh tu.
Travel backpack sambil bawa anak kecil. Okey. Boleh. Saya bawa anak saya umur 6 bulan. Saya bawa pergi Jepun. 6 bulan rasanya. Ke setahun. Saya bawa pergi Jepun. Sebabkan Jepun tu ada pilihan lah. Sama ada saya nak bawa stroller ataupun gendong anak kan. Sebabkan Jepun ni dia saya kena turun naik subway. Subway dia banyak kan. Saya kena pusing subway ke subway. So stroller ni agak lambat sikit lah untuk kita berjalan kan. So saya memang gendong lah anak. Cumanya kena pastikan lah dia kalau dia menyusu ke macam mana ke dalam flight tu kena sebab backpack dengan anak ni itulah cabaran-cabaran dia menangis, dia meragam, itulah kesihatan dia. So kena ready lah. InsyaAllah boleh je. Okay, cuma sekarang ni kita kena lihat lah suasana sekarang ni macam mana kan, sesuai ke tak budak-budak kecil yang belum divaksin ni kan. So insyaAllah lah moga diberikan kesempatan dan ruang yang baik. Okay, ada lagi? Okey, Haji Mio, rasa kita ada dalam 3 atau 4 minit lagi. Mungkin sebagai kata-kata akhir atau pesanan akhir daripada Haji kot untuk kita simpulkan. Viewers pun ada WhatsApp Haji. Mungkin selepas ni kalau nak bertanya boleh WhatsApp direct ke Haji ke dan sebagainya. Sebagai kesimpulan Haji, mungkin beberapa kata-kata nasihat, kata-kata perangsang kepada kami, kepada viewers, sama ada yang telah berpengalaman menulis ataupun yang baru nak mula menulis. Sedikit call to action lah, sebab kita mungkin telah mengikuti banyak webinar, latihan dan sebagainya tentang penulisan. Tetapi jauh yang lebih penting adalah it's not only the input, tetapi apakah output yang boleh kita hasilkan. Mungkin sedikit pedoman dan kata-kata perangsang daripada Haji untuk kami. Terima kasih. Dan seterusnya kita simpulkanlah. Alright. Terima kasih. Okay, saya dimaklumkan webinar ni dah banyak sangat dah buat. Dah lebih 10 dah. Sepatutnya dah graduate dah. Kan? Dah kena grad dah. Dan target kita, macam saya kata kat awal tadi, KPI kita di penghujung dia kenalah ada buku tu. Buku yang 35 page tu. E-book kan. So, nak tak nak, anda kena, tuan-tuan perempuan kena mula dulu. Kan? Letakkan due date apa yang ada. Kalau due date dia dalam masa, letaklah dalam seminggu 2 ke, seminggu ataupun sehari 1 page. Senanglah kan. Sehari 1 page bagi orang rumah baca, bagi anak-anak baca. Try. Boleh faham tak? Gambaran macam tu lah. Dia, saya katakan kalau anda tak ada azam, dengar saja, memang takkan jadinya. Letaklah 100 webinar pun kalau memang tak nak tulis, tak nak mulakan call to action tu, memang takkan berlaku lah benda tu. Melainkan kalau anda banyak duit, anda upah orang untuk tulis ghost story anda. Itu lain cerita. Ada banyak duit, anda bercerita je kat dia, aku pergi sini, dia tolong tulis kan. Tapi feel dia lain lah. Feel dia tak lah macam mana feel kita tulis sendiri. Bila kita tulis sendiri ni, dia lebih, orang kata lebih, impak dia sangat sedap lah kita baca kan. Tulis sendiri kan, benda tu. So itu je lah. Saya boleh katakan dah lebih 10 webinar, anda boleh tengok balik. Sebab dia ada dalam rekod YouTube kan. So boleh tengok balik webinar-webinar sebelum ni. Lama tu 2 jam. Banyak jam kredit tu. Sangat banyak jam kredit. Dan sepatutnya anda telah diangkat sebagai seorang penulis lah. Semua. InsyaAllah. Penulis. Macam saya katakan penulis. Anda boleh claim diri sendiri sebagai bestseller. Buku saya terjual dalam masa sehari. 10 naskah. Tapi jangan bagi 10 naskah tu bagi tahu je. Laris dalam masa sehari. Orang rasa macam gempak dah bunyi tu. So, bukannya menipu. Benda tu memang real. Kan? So, insyaAllah saya doakan semuanya berjaya tulis buku masing-masing. Berjaya dalam bidang masing-masing. Dan kita jumpa nanti di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur tahun depan. Katanya insyaAllah akan dijalankan. Dah 2 tahun tak ada ni. So, tahun depan ada. Letakkanlah niat yang kita akan bertemu kat sana dalam Pesta Buku Antarabangsa di mana semua adalah penulis buku. Dan tentu macam-macam benda yang kita boleh kongsikan. Macam-macam benda yang kita boleh bincangkan. Dan saya doakan yang terbaik lah untuk semua. InsyaAllah. Itu je lah yang boleh saya cakap. Saya tunggu anda dekat Pesta Buku Antarabangsa lah. Kita jumpa. Reunion kat sana. Allah Akbar. Terima kasih Haji. Terima kasih. Itu kata perangsang yang sangat menikam kalbu lah. Sebagai pengakhir saudari, mari kita sama-sama terima cabaran itu.
sekurang-kurangnya 35 muka surat lah, e-book ya. Platform dah ada ya. Apa lagi yang kita tunggu? Saya tulislah sesuatu. Saya berpesan kepada diri saya dan saya menyarankan kepada semua lah ya. Mari kita sama-sama tulis something sebagai ilmu yang bermanfaat, kerana apa yang kita tulis insya-Allah akan terus ada walaupun kita telah tiada. Terima kasih Haji Mio Farid. Kita beri tepukan kepada Haji Mio Farid dengan menekan butang reaction. Satu perkongsian yang mahal harganya. Allahu Akbar. Seorang anak muda yang telah pun merantau puluhan negeri, dan dalam masa 2 jam ini beliau menceritakan pengalaman beliau secara telus dari hati beliau. Mudah-mudahan ia memberikan inspirasi kepada kita untuk melakukan sesuatu, insya-Allah. Ingat kembali cabaran yang Haji Mio berikan kepada kita. Pendek kata, bukan hanya input yang kita lihat, tetapi output itu akan lebih menjadi sesuatu yang bermakna dalam diri kita, insya-Allah. Terima kasih Haji. InsyaAllah kita akan jemput lagi dalam sesi-sesi yang lain ya, mungkin insyaAllah selepas ni secara live pula, secara fizikal pula, face to face insyaAllah ya. Mungkin ada bengkel dan sebagainya, macam mana nak menulis travelog, insyaAllah. Sesedari kita dah kongsikan di ruangan chat pautan untuk anda klik untuk merekod kehadiran dalam MyCPD khusus kepada staf USM. Kepada anda yang mengikuti webinar ini, tidak kira di mana anda berada di Labuan ataupun di mana saja, terima kasih di atas sokongan yang telah anda berikan. Teruskan menyokong webinar Indie Edu SM, platform Indie Edu SM untuk anda. Sila letakkan bahan penulisan anda secara percuma saja di sana. Berikan peluang kepada orang ramai untuk membaca bahan-bahan tulisan anda. Anda boleh meletakkan untuk mereka baca secara percuma, ataupun anda nak mengenakan sedikit bayaran, silakan. Ada FAQ yang telah kami kongsikan. Anda boleh dapatkan juga maklumat berkaitan FAQ itu dalam platform Indie USM. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Jangan lupa sedari 5 November ada satu lagi webinar Indie Edu SM khusus kepada anda yang tercari-cari panduan untuk menulis kisah hidup. Panduan menulis kisah hidup. Kita bawakan khas istimewa kepada anda pada 5 November nanti. Puan Sri Diah. Ini adalah guru penulisan kisah hidup. Kita bertemulah 5 November nanti. Untuk itu, sekian. Terima kasih. Kita berjumpa lagi nanti dalam webinar-webinar Indie Edu SM. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe. Salam. Terima kasih semua. Bye-bye.